Jika semalam kami telah membawakan laporan keadaan wad kecemasan di Hospital Sungai Buloh yang lengang sekaligus mengurangkan beban petugas sektor kesihatan. Di sebalik penurunan pesakit COVID-19 di hospital berkenaan, sedarkah kita perkembangan itu adalah petunjuk kejayaan negara melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK? Laporan Mohan Cinasami. Beginilah situasi sebenar di Hospital Sungai Buloh, terutamanya wad kecemasan ketika saya membuat liputan 3 bulan lalu. Doktor dan jurawat yang berpakaian PPE tidak berhenti memberikan rawatan tanpa berehat dan ada kalanya tidak makan. Namun, kini situasi agak berbeza. Di Jabatan Kecemasan dan Trauma ini, petugas barisan hadapan menjalankan tugas secara normal. Untuk frontliner, beban tugas selepas daripada kes menurun sangat rasa nampak ringan disebabkan kes-kes pun berkurang dan dia memberi ruang kepada kaki tangan untuk mengambil cuti dan juga berehat. Di mana sebelum ni diorang banyak bekerja keras disebabkan jumlah pesakit yang ramai. Begitu juga dengan Jabatan Forensik, majoriti petugasnya bertugas lebih masa bagi menguruskan jumlah mayat pesakit COVID-19 yang tinggi. Memang sebelum ini tiada masa rehat untuk mereka. Almost setiap hari perlu donning dan doffing dan kadang-kadang terpaksa satu trip pergi ke ward sekali ambil 2 body sekali. Jadi apabila terdapat pengurangan dari segi jumlah kes kematian yang boleh saya nampak, at least saya punya pasukan saya sempat ambil nafas dan masa berehat pun semakin banyak. Bagi pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldip Kaur Prem Singh, petugas barisan hadapan akan sentiasa bersedia pada bila-bila masa walaupun kes COVID-19 berkurangan. Malah, latihan serta kursus khas juga turut diadakan dengan mengambil pengajaran daripada pengurusan kes COVID-19. Beban peran frontliner telah menurun dan kita pun bolehlah bernafas sikit, dapat memberi perhatian lebih teliti kepada kes-kes dan boleh mengambil masa untuk berehat sikit dari selepas menjalankan rawatan yang kepada pesakit dan boleh juga kita menumpukan perhatian kepada perkara yang perlu dokumen, perlu diurus secara terperinci lah. Dengan pengurangan kes pesakit COVID-19 terutamanya kategori 4 dan 5 di Hospital Sungai Buloh, terutamanya di bahagian kecemasan, ini jelas memberi satu kelegahan kepada barisan hadapan terutamanya di wad kecemasan. Seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, situasi ini sangat berbeza sekali dibandingkan beberapa bulan lalu di mana barisan hadapan termasuk jurawat dan doktor, mereka terpaksa bekerja lebih masa bagi memastikan pesakit COVID-19 dapat diselamatkan. Namun, mereka akan tetap bersiap sedia pada bila-bila masa. Itulah tanggungjawab mereka. Mohan Cinasami, Berita RTM. Sementara itu, pingat emas kedua negara hari ini disumbangkan oleh atlet lompat jauh para negara. Abdul Latif Romli yang menjuarai dengan catatan 7.45 meter. Kejayaan itu menyaksikan dia berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Rio 2016 sekaligus membantu kontijen Malaysia mencapai sasaran 3 pingat emas di Tamasya Tokyo. Sebelum itu, Malaysia memenangi emas pertama menerusi atlet powerlifting Boni Bunyau Gustin dan emas kedua pula dihadiahkan Chia Liek Hao dalam acara badminton. Selain itu, kontijen negara juga memperoleh 2 pingat perak menerusi Jong Ki Hee dalam acara powerlifting dan Chiu Wei Lun dalam sukan bokeh. Baik, lagi perkembangan atlet negara di Paralimpik Tokyo menerusi segmen sukan nanti.
Baik. Perkembangan seterusnya, Kementerian Kesihatan menggariskan 26 indeks prestasi utama KPI yang disasar untuk dicapai dalam tempoh 100 hari. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata dengan jangkaan COVID-19 akan memasuki fasa endemik menjelang Oktober ini, KKM sedang menyiapkan pelan peralihan negara kepada norma baharu bersesuaian tahap endemik berkenaan. Jelasnya jangkaan KPI itu adalah bagi memastikan persiapan dan peralihan ke arah sasaran tersebut dilaksanakan dalam keadaan terbaik. Kita nak melihat kes ini menurun, tetapi unjurannya agak susah. We want to make sure that the cases are reduced, but I want to focus on two key targets, which is ICU. Ini proxy untuk the seriousness of the disease, dan juga BID. Ini yang kita nak usahakan dalam 100 hari. Of course, kita akan melihat dan kita akan sasarkan kes akan menurun. But dengan varian-varian baru, kita tak pasti berapa banyak ia akan menurun. So we have to focus on the outcome of the COVID ni. So macam contoh, ada negara yang masih lagi melaporkan angka kes yang tinggi, tetapi dari segi outcome dia, kematian dan juga ICU sangat berkurangan. So I want to focus on that. Beliau bercakap pada satu temu bual khas mengenai petunjuk prestasi utama KPI 100 hari kementeriannya di Putrajaya. Sementara itu, beberapa KPI lain yang menjadi fokus utama ialah program vaksinasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun dan pengumuman dasar bagi dos penggalak. Beliau berharap golongan remaja akan menerima vaksin lengkap menjelang pembukaan sesi persekolahan bersemuka bagi tahun hadapan. Dua emas dituai atlet Paralimpik negara di Tokyo 2020. Emas pertama diraih Chia Liek Hao menerusi acara badminton, manakala emas berganda seterusnya milik atlet lompat jauh Abdul Latif Romli. Terdahulu emas pertama menyaksikan juara dunia 6 kali, Liek Hao menjadi pemenang pingat emas pertama dalam acara badminton selepas menewaskan musuh utamanya Ari Musti Deva dari Indonesia pada final perseorangan lelaki SU5 hari ini. Ini kali pertama acara badminton dipertandingkan. Pada itu, Liek Hao menewaskan Deva yang juga pemain pilihan pertama Paralimpik dengan keputusan 21-17, 21-15. Sebaik sahaja menang, Liek Hao dilihat merebahkan dirinya di atas gelanggang sebagai tanda lega sebelum menerpa ke arah jurulatih Datuk Rashid Siddiq bagi meraihkan kejayaannya itu. Kemenangan hari ini juga membolehkan Liek Hao mengekalkan rekod 5 perlawanan tanpa kalah di Sukan Paralimpik, termasuk 3 kemenangan pada peringkat kumpulan B. Terdahulu pada peringkat separuh akhir hari ini, pemain berusia Malaysia berjaya memenangi 2 pingat emas selepas emas pertama dihadiahkan atlet powerlifting Boni Bunyang Gustin dalam acara lelaki 72 kg pada 28 Ogos. Selain itu, kontijen negara juga memperolehi 2 pingat perak menerusi Jong Ye Ki dalam acara powerlifting dan Chiu Wei Lan dalam sukan bokia. Lebih 7,000 vessel menangkap ikan daripada 56,000 vessel dibatalkan Jabatan Perikanan DOF bagi tempoh 2015 hingga 2020 berikutan kegagalan nelayan mematuhi peraturan dan syarat lesen ditetapkan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, angka itu diperoleh selepas proses pemutihan yang dilaksanakan. Antara sebab pembatalan vessel adalah nelayan tidak memperbaharui lesen atau pajak lesen kepada pihak ketiga. Memang kita telah membuat pemutihan pada mereka-mereka yang tidak berhak menerima, kita akan tarik, ataupun mereka-mereka yang tidak lagi melibatkan diri dalam sebagai nelayan, kita akan tarik. Beliau menyatakannya selepas program pelepasan benih udang galah ke perairan umum, penyerahan lesen sampan khas, bantuan speks aquaculture dan bakul makanan Mafi Perhatian peringkat Melaka di Kuala Linggit. Dalam pada itu, tahun ini sebanyak 3,629 vessel menangkap ikan telah diperbaharui dengan 295 lesen berkenaan melibatkan nelayan di Melaka.
Baik, bertemu kembali. Johor memperluaskan inisiatif vaksin tanpa janji temu atau walk-in bermula Khamis lalu di 21 pusat pemberian vaksin PPV melibatkan 8 daerah. Inisiatif tersebut dijalankan khusus untuk kemudahan warga tempatan berumur 18 tahun ke atas. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvi Dianaden berkata, antara lokasi terlibat ialah PPV bergerak Kampung Melayu Kulai bermula hari ini, manakala PPV Politeknik Mersing pada 7 hingga 9 September. Di Segamat pula, PPV Dewan Serbaguna Jalan Genuang turut bermula hari ini. Selain PPV Dewan Muafakat Simpang Renggam Keluang yang beroperasi 5 September. Sementara di Tangkak, PPV Dewan Kolej Kemahiran Tinggi Marang Ledang bermula esok dan PPV Dewan Jubli Intan Muar mulai 9 hingga 15 September. Di Batu Pahat, PPV Dewan Terbuka Taman Hajat Parit Bilal Tongkang Pecah dibuka esok, manakala PPV Dewan Perpat Timbul Serkat Pontian memulakan operasi hari ini. Saudara, lebih 1,000 jalur gemilang dipasang di Masjid Lalang Pepuyu di Tanah Merah, Kelantan sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. 200 lagi bendera dikibarkan sejauh 2 km di sepanjang jalan ke masjid berkenaan. Perinciannya bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Imam Masjid Lalang Pepuyu Ahmad Amirul Zulkifli berkata, inisiatif menghias kawasan masjid dan sekitarnya dengan bendera adalah tanda sokongan dan bukti kasih kepada kemerdekaan yang dikecapi. Kita memancak di sekeliling kawasan masjid dan juga seluruh kampung lebih kurang 1,000 bendera lebih. Dan yang mana kita semua keringat yang lakukan ini kesemuanya daripada kerjasama orang kampung dan juga AJK Masjid dan PDRM. Bagi projek ini, pihak masjid hanya mengeluarkan modal RM200 dan selebihnya adalah melalui sumbangan ikhlas penduduk kampung. Menurut Penghulu Mukin Lalang Pepuyu, Zulkarnain Ismail, projek dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan membahagikan tugas cara berkumpulan agar dapat menjaga penjarakan fizikal. Alhamdulillah, sambutan penduduk kampung untuk menyambut jalur gemilang. Jalur gemilang ni berjalan dengan lancar lah, sambutan begitu meriah lah. Maksudnya di kalangan kampung, pemuda beri kerjasama lah. Walau dalam apa jua keadaan sekalipun, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia disambut tetap meriah dengan pelbagai cara. Ia bagi menzahirkan rasa cinta akan negara. Tetapi ingat, SOP harus diutamakan. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Merdeka! 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 Baik, berita wilayah dimulakan dengan kabar gembira dari Tokyo. Jago badminton para negara Chia Lik Hau menghadiahkan pingat emas kedua buat kontijen negara di pentas akhir acara perseorangan lelaki SU5 selepas menundukkan pemain ranking nombor 1 dunia dari Indonesia, Deva Andri Musti. Beraksi di gelanggang badminton Fang Jianyun dari Taiwan. Kemenangan ini bermakna kontingen negara kini mengutip 4 pingat di Tamasya Paralimpik Tokyo dengan 2 emas dan 2 perak. Bertemu kembali. Sitah Anur, Ketua Ajaran Perjalanan Mimpi yang terakhir ditahan pagi tadi. Wanita berusia 39 tahun itu ditahan pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Brickfields yang melakukan serbuan di rumahnya di Shah Alam, Selangor. Sehubungan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, perbincangan lanjut akan dilakukan bersama muzakarah jawatan khas Fatwa Majlis Kebangsaan sebelum tindakan susulan diambil termasuk mewartakan ajaran tersebut sebagai ajaran sesat. Perkara berkenaan akan diperhalusi dan melibatkan penguatkuasaan enakmen agama sedia ada mengikut negeri. Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM sudah sedia maklum berhubung ajaran itu dan kes diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman untuk siasatan lanjut.
Saudara, Langkawi bakal dibuka semula untuk sektor pelancongan bermula 16 September sebagaimana diumumkan Perdana Menteri. Ketika ini, pemain industri giat melakukan persiapan rapi bagi menyambut ketibaan pelancong. Wartawan Muhammad Najib Masyhur meninjau suasana di Langkawi, projek rintis program Gelembung Pelancongan pasca COVID-19. Hampir setahun Langkawi sunyi tanpa kehadiran pelancong. Nyata pengumuman menggembirakan ini memberi nafas kembali kepada industri pelancongan yang lesu di pandemik COVID-19. Rakyat ataupun penduduk di luar memang nak ke Langkawi untuk melancong. Dan insya-Allah dengan pembukaan Langkawi akan meningkatkan semula ekonomi penduduk yang sememangnya terjejas dan sememangnya rakyat Langkawi memang bergantung harap kepada pelancongan yang banyak menyumbang kepada ekonomi penduduk Langkawi. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada mengadakan perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, Pejabat Daerah Langkawi dan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Segalanya bertujuan bagi memperincikan prosedur operasi standard SOP pelancongan kelak. Tempahan hotel perlu dibuat lebih awal, tiket feri dibuat pembelian lebih awal, termasuk juga produk pelancongan, misalnya naik ke kabel car di Cincang juga boleh dibeli tiket-tiket itu secara online supaya mengelakkan kesesakan di kaunter tiket. Pelancong-pelancong pada kali ini perlu mempunyai kawalan kendiri yang lebih baik dan elakkan tempat-tempat sesak. Pembukaan Pulau Langkawi kepada umum adalah saat yang dinanti-nantikan pemain industri. Hotel-hotel di Langkawi ini kami sentiasa bersiap siaga dan mengambil kira apa yang akan berlaku, dan kita tidak mahu di mana apa yang berlaku di negara jiran akan berlaku di Langkawi ini. Because Langkawi adalah rentis gelembung pelancongan yang pertama. Kalau ini berjaya, insya-Allah ia akan terus satu Malaysia nanti. Ini ada satu cadangan yang sangat baik dan kami sedang tunggu-tunggu pada insya-Allah pada 16 bulan ni sekiranya dibuka, kami rasa gembira dan pihak pelancong terutama datang daripada luar akan menyewa kereta kami di sini dan memudahkan lagi dan menyenangkan lagi pihak kami untuk menyelesaikan masalah tunggakan di bank. Sebelum macam 2 minggu lagi nak jalan, jadi kami terpaksa operasi balik, cek kadang-kadang kereta yang dah lama tak jalan, bateri apa kena cek, minyak hitam apa, minyak enjin apa kena cek untuk pelancong datang, jadi dia orang selesa membawa kenderaan itu ke mana ke sini. Melihat kepada permintaan pula, pengangkutan utama ke Langkawi menerusi feri dan penerbangan dijangka bakal bertambah dari semasa ke semasa. Menyasarkan sehingga 500 individu pelancong hadir ke Langkawi untuk tempoh 3 hingga 4 bulan terakhir 2021. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada optimis angka itu akan terus meningkat sekiranya Pulau Langkawi berjaya mengekalkan angka harian positif COVID-19 berada pada paras yang tidak membimbangkan. Kepada anda bakal pelancong yang bakal hadir ke Langkawi, ingat sila patuhi SOP bersama kita putuskan rantaian pandemik COVID-19 dan jumpa anda di Langkawi. Muhammad Najib Masyhur, Berita RTM.